Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama Cikgu Iskandar. Dan untuk hari ini kita akan melihat aktiviti 7 teknologi dalam pertanian. Buku aktiviti sains tahun 3 unit 5 tumbuh-tumbuhan. Seterusnya kita pergi kepada muka surat 52 buku aktiviti sains tahun 3. Teknologi dalam pertanian. Baiklah, ini adalah aktiviti 7 dan di sini kita lihat ada 3 soalan. Ada 3 tumbuhan iaitu pokok pisang, pokok bunga kertas dan pokok mangga. Dan di sini kita perlu tahu, kita perlu cari maklumat tentang cara pembiakan semula jadi dan juga teknologi pembiakan yang boleh digunakan. Ya, dalam tajuk tumbuh-tumbuhan ini ada 6 cara pembiakan semula jadi. Dan kita perlu lihat apakah cara pembiakan yang sesuai dengan gambar-gambar ini. Kemudian ada teknologi pembiakan. Ya, terdapat 2 teknologi pembiakan. Okey, jadi untuk menjawab soalan ini, terlebih dahulu kita harus pergi ke halaman buku teks muka surat 77 ya. Sebelum kita jawab soalan ini, kita akan sama-sama ulang kembali tentang tajuk cara pembiakan semula jadi dan teknologi pembiakan. Baiklah, kita kembali kepada cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Okey. Ada 6 cara pembiakan tumbuh-tumbuhan, iaitu yang pertama melalui biji benih. Okey. Pembiakan melalui biji benih ini adalah sesuai untuk pokok yang berbuah. Contoh di sini pokok cili, pokok betik. Kalau kita lihat gambar tadi, pokok yang berbuah ada 2 ya. Pokok pisang dan juga pokok mangga. Okey, pisang dan pokok mangga. Tak apa. Seterusnya kita pergi kepada cara pembiakan yang kedua, iaitu anak pokok. Ya, anak pokok ialah anak yang tumbuh di sekeliling induknya. Okey, anak pokok ni yakni induk. Di sekeliling induknya akan tumbuh anak pokok. Contoh di sini pokok pisang dan pokok keladi. Kalau kita lihat soalan tadi ada ditunjukkan pokok pisang. Jadi cara pembiakan pokok pisang adalah anak pokok ya. Okay, ingat ya, kita dah dapat satu maklumat di sini. Pokok pisang cara pembiakannya ialah melalui anak pokok. Okey. Yang ketiga, batang bawah tanah. Batang bawah tanah ialah bahagian pokok yang boleh menjadi pokok baharu apabila ditanam dalam tanah. Contoh di sini ya, batang bawah tanah iaitu pokok bawang dan pokok ubi kentang. Okey, batang bawah tanah diletakkan di bawah tanah dan dia akan menjadi anak pokok yang baru. Yang keempat, cara pembiakan melalui spora. Okey, pokok yang tidak berbunga membiak melalui spora ya. Pokok yang tidak berbunga. Contoh di sini ialah paku pakis dan cendawan. Cara yang kelima ialah keratan batang. Keratan batang pokok yang ditanam boleh menjadi pokok baru. Okey, batang pokok tu kita potong-potong, hanya cucuk saja batang tersebut ke dalam tanah, maka ianya akan membiak menjadi pokok yang baru ya. Contoh di sini pokok ubi kayu, pokok bunga kertas. Okey. Gambar kedua tadi kita lihat pokok bunga kertas. Jadi kita dah dapat jawapan untuk soalan yang kedua, iaitu pokok bunga kertas membiak melalui keratan batang. Okey, keratan batang. Okey, seterusnya yang terakhir, pembiakan melalui daun ya. Ada pokok yang boleh membiak melalui daun induknya. Okey, contoh di sini pokok lidah jin,
dan pokok setawar. Okey. Nampak di sini. Anak pokok akan tumbuh menjadi pokok yang baru. Okay, daripada daunnya, dia akan tumbuhkan anak pokok. Okey, ini kita. Di sini melalui contoh yang diberikan, kita dah dapat menjawab 2 soalan. Okey. Okey, kita lihat balik di sini. Pokok pisang tadi, kita dapat maklumat cara pembiakan semula jadinya ialah anak pokok. Okey. Pokok bunga kertas tadi pun kita dapat maklumat bahawa cara pembiakan semula jadinya ialah keratan batang. Okey. Pokok mangga. Pokok mangga tadi cara pembiakan yang sesuai untuk pokok yang berbuah, ya. Sebab pokok mangga ini berbuah. Jadi cara yang sesuai untuk pembiakan semula jadi pokok mangga ialah biji benih. Ingat ya, biji benih. Anak pokok, keratan batang, biji benih. Okey, untuk menjawab soalan berkaitan teknologi, kita akan ke surat seterusnya di dalam buku teks. Teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Ada 2 cara pembiakan melalui teknologi, iaitu kultur tisu dan tut. Okey, kita lihat apa itu kultur tisu. Okey, kultur tisu boleh menghasilkan pokok baru daripada tisu pokok yang diletakkan dalam nutrien. Contohnya ialah pokok pisang dan pokok orkid. Nampak ni, pokok pisang kita dah dapat maklumat. Jadi pokok pisang di sini, teknologi pembiakan yang boleh digunakan ialah kultur tisu. Okey, kultur tisu. Ya, ini untuk pokok yang sesuai untuk pokok yang tidak berkayu, ya. Kultur tisu. Seterusnya, tut. Tut dapat menambahkan bilangan pokok buah-buahan tanpa melalui proses menanam biji benih. Okay. Contohnya ialah pokok mangga dan limau kasturi. Pokok mangga, ya, kita dah dapat maklumat untuk pokok mangga, iaitu tut, ya. Pembiakan yang boleh digunakan ialah tut, pokok mangga. Bagaimana pula bunga kertas? Okey, bunga kertasnya seperti pokok mangga, dia hanya berkayu. Okey, ada dahan. Okey, jadi ianya juga sesuai digunakan teknologi tut. Okey. Jadi kesimpulannya, pokok pisang menggunakan teknologi kultur tisu, pokok bunga kertas menggunakan teknologi tut, pokok mangga juga menggunakan teknologi pembiakan tut. Okey, berdasarkan maklumat yang kita dapati tadi, jadi kamu boleh terus menjawab ataupun menyelesaikan aktiviti 7 sekarang. Selamat mencuba. Selepas ini, cikgu akan tunjukkan jawapan keseluruhan. Baiklah, inilah jawapan keseluruhan seperti apa yang telah kita bincangkan tadi. Jadi boleh lihat kembali di sini jawapan-jawapan yang telah kita bincangkan tadi. Oleh itu, sampai di sini sahajalah kerjasama kita untuk menyelesaikan aktiviti 7 hingga kita bertemu kembali dalam aktiviti-aktiviti yang seterusnya. Sekian, terima kasih.